Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah wa la quwata illa billah ma sya'allah kullu ni'matin min Allah Masya Allah al-khairu kulluhu biyadillah Masya Allah la yasrifu su'a ilallah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim amma ba'd. InsyaAllah kita sambung kepada pembacaan hadis, iaitu 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang telah disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Bajari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang kita dengar, sambungan daripada pembacaan yang telah pun kita adakan selama 2 malam sebelum ini. Mudah-mudahan mereka yang mendengar dapat juga menyampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Itulah yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-18, iaitu dilarang untuk seseorang itu menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin faqatamahu aljima bilijamin minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang satu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekang daripada api neraka. Nauzubillahi min zalik. Iaitu orang yang takut untuk menyampaikan kebenaran, apatah lagi di hadapan penguasa ataupun di hadapan orang-orang yang memberi keuntungan duniawi kepadanya. Maka dia takut untuk mengatakan perkara itu haram, perkara itu dilarang di dalam agama. Maka dia menggunakan perkataan yang mengatakan ada perselisihan di kalangan ulama dan sebagainya, sedangkan tidak ada. Itu orang yang menyembunyikan ilmu demi untuk kepentingan duniawinya tu. Apatah lagi di hadapan orang-orang yang besar, orang-orang kaya yang memberi keuntungan pada dirinya. Jadi keterangan di dalam kitab asal ada disebutkan, huraiannya seperti berikut: wal muradu wal muradu bizikrikal ilmu alladhi yalzamu ta'limuhu wa ta'annu farduh kakafirin yas'alu anis islami wad din wa kahadithi ahdin bil islami yas'alu anis salah wa kaman jaa mustafatiyan fi halalin wa haram fala yalzamuhu ta'limuhu wa jawabuh wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysal amru kadzalika fil nawafil ilmi millati la yalzamu ta'limuha. Dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu, yang mana dia akan dikekang mulutnya dengan api neraka, ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan. seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam.
Dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang. Dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal atau haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan yang kita sebutkan tadi itu, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Iaitu perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seseorang itu tidak melakukan solat, maka dia bertanya apakah hukumnya meninggalkan solat. Lalu kita tak berani disebabkan kita itu mungkin ada pertalian dengan dia, ataupun kita itu demi nak menjaga hati dia. Lalu kita mengatakan sebenarnya ramai orang tak semayang, jadi benda ni susahlah kita nak cakap. Dia tak berani nak mengatakan berdosa besar bagi orang yang tidak semayang itu. Itu sebab pepatah ada mengatakan, katakanlah yang benar, kulil haqq walau ana warrad. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit, walaupun itu tidak disukai oleh seseorang. Kaum kerabat kita katakan semayang itu wajib, semayang itu mesti dilakukan 5 kali sehari semalam. Barang siapa yang meninggalkan semayang, hukumnya berdosa besar, hukumannya sebegini. Jadi orang-orang sebegini, kita bagi ancaman, kerana ini ancaman daripada Rasulullah SAW. Kenapa kita takut untuk menyampaikan kebenaran kepadanya? Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah. Satu amanah Allah yang wajib untuk kita sampaikan. Apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya, maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu yang fardu ain. Orang bertanya tentang mendedahkan aurat, kita katakan secara terus terang, maka hukumnya haram. Mendedahkan aurat walaupun ia terkena kepada batang hidung orang yang kita sayangi sekalipun. Wajib untuk kita menyampaikan. Jangan takut hilang kaum kerabat, hilang saudara mara, hilang kawan, sehingga kan perkara-perkara yang nyata haram kita katakan kepadanya, kita takut untuk menyampaikan kebenaran itu. Baik. Ataupun menegur seseorang demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Tidak boleh. Itu sebab baginda Nabi SAW di dalam satu hadis mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus wujud segolongan umatku yang berani menyatakan kebenaran di mana tidak akan memudaratkan mereka oleh orang-orang yang menyanggahinya sehingga datangnya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bercakap benar ini memang payah untuk diterima oleh kebanyakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jangan takut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mengatakan, janganlah kerana takut kepada manusia menyebabkan engkau takut bercakap perkara yang benar apabila engkau tahu dan melihatnya. Jangan takut. Maka sesungguhnya bercakap benar itu tidak memendekkan umur dan mengurangkan rezeki bila bercakap benar atau menyebut perkara yang besar. Kerana sesungguhnya agama ini nasihat, ad-dinu nasihah. Wajib untuk kita menasihati seseorang itu. Orang yang tak semayang, kita nasihatkan dia, suruh dia semayang. Orang yang tak menutup aurat, kita tegur dia. Terutamanya kaum kerabat kita yang paling dekat dengan kita. Jangan kita takut. Pada hari ini, yang menjadi
Fenomena polemik pada hari ini, ibu bapa tak berani lagi menegur anaknya. Anak tak semayang pun tak kisah, anak tak tutup aurat pun dia tak kisah, tak berani nak tegur. Takut anak merajuk, takut anak lari. Ini yang berlaku pada akhir zaman. Hadis yang ke-19, jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia, kerana orang yang bercakap benar ini akan disisihkan oleh masyarakat. Dia tak suka orang bercakap benar. Akan kurang kawannya, banyak musuhnya. Itu. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdiyallah bihuda karajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah bahawa memberi petunjuk oleh Allah akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Apa maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini? Iaitu memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak, menjadi hak Allah SWT, kerana kita hanya boleh menyampaikan dakwah, tetapi kita tidak boleh mengubah seseorang itu, kerana hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Sedangkan Rasulullah pun tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang disampaikan dakwahnya itu ramai yang menentangnya, apatah lagi dengan kita. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, pendakwah, ibu bapa, pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Seumpama ibu bapa tunjukkan qudwah hasanah di hadapan anak-anak, sembahyang berjemaah, baca Quran, zikir dan sebagainya, itu akan dilihat oleh anak-anak tentang bagaimana ibu dan ayahnya setiap kali waktu masuknya waktu solat, mereka itu bergegas untuk menunaikan solat dan sebagainya. Mungkin hidayah didapati oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis. Di antaranya buku-buku yang kita tulis, yang kita sebarkan, mungkin dia membaca terkesan pada jiwanya. Atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah SWT kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah senantiasa turun di permukaan bumi ini. Kita nak diri kita itu memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya untuk diri peribadi kita sendiri, iaitu berikan manfaat terutamanya kaum kerabat kita sendiri. Dengan demikian maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah, yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Itu perbandingannya. Iaitu kita itu menjadi asbab, bukan kita yang memberi hidayah. Sebab kita mendapat ilmu kerana apa? Kerana daripada para ulama. Ulama lah yang menjadi perantaraan, yang menjadi sebab musabab kita mendapat ilmu, kerana kita mendengar daripada para ulama dan sebagainya. Hadis ke-20, murid itu titipan Rasulullah pada seorang guru. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan orang yang mendengar hadis ini adalah orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah dan dipandang dengan kemuliaan di sisi Allah, dan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. An Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana inna an-nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa iza ataukum fastawsu bihim khaira. Daripada Abu Harun al-Abdi radhiyallahu anhu berkata,
kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik, iaitu adab seorang guru terhadap murid yang dididiknya, dengan mengucapkan marhaban, dengan mengucapkan selamat datang, dengan mendoakan anak-anak muridnya dengan kebaikan dan sebagainya. Jadi para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru, kerana dia merupakan amanah juga daripada Allah untuk kita mendidiknya, agar dia itu berubah daripada perangai buruk menjadi yang baik. Kita nasihatkan dia dengan berhemah dan sebagainya. Mereka itu datang dari seluruh pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang berlaku banyak. Seorang anak murid itu berserah diri betul. Kalau dulu orang menghantar anak-anak mereka di hadapan seorang guru, diberikan rotan juga, agar anaknya itu tahu membaca Al-Quran, tahu tentang membaca kitab-kitab dan sebagainya. Mereka siap menerima apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Itu murid yang baik. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang dituliskan oleh seorang guru itu dengan benar-benar taat apa yang disampaikan oleh guru, kerana guru itu pasti akan menyampaikan sesuatu yang baik. Suruh dia sembahyang, suruh dia berpuasa, suruh dia bangun solat malam, suruh dia berzikir, suruh dia baca Al-Quran, suruh dia selawat. Tidak pernah sesuatu yang buruk yang diajar oleh seorang guru. Suruh dia mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dia ikut berselawat ketika nama Rasulullah disebut di hadapannya. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-temurun, iaitu bersanad daripada seorang guru, mengambil daripada seorang guru dan sebagainya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu, kalau saya mengajar, saya mengambil ilmu itu daripada guru saya mengambil pula daripada gurunya. Jadi begitulah seterusnya sampai ilmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah SWT. Itulah tugas para ulama, mendidik, bukan mengambil kesempatan untuk anak muridnya, agar anak muridnya senantiasa memberi kemewahan kepadanya. Ini salah. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Guru itu pasti diuji. Walaupun tidak ramai, bukannya niat untuk mengumpulkan seramai mana orang yang mengikutnya dan menyebabkan orang yang mengikutnya menjadi taksub kepadanya sehingga kan menyerahkan segala harta pribadinya. Masya Allah, tabarakallah. Ini pernah berlaku. Pernah berlaku sehingga kan mereka itu sebutkan tentang beberapa perkara oleh guru itu, mereka habis menanggalkan gelangnya, rantainya, bagi pada guru segalanya. Allah, ini salah. Ada juga yang menyerahkan anak perempuan isterinya kepada guru. Allahu Rabbi. Ini guru kena berhati-hati juga. Kalau guru tu asyik minta derma je tuan-tuan, jaga-jagalah. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia senantiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dalam membimbing mereka supaya mereka benar-benar akan menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah dan untuk mencapai keredaannya, iaitu seorang guru mesti berpesan kepada anak muridnya, terutama mereka yang telah pun berkahwin, mereka yang telah pun ada amanah untuk mendidik isteri, untuk mendidik anaknya, solat berjamaah bersama-sama, ajarkan ilmu agama kepada mereka dan sebagainya. Hadis ke-21 bertanya itu anak kunci ilmu. Perbanyakkan bertanya itu akan mendapatkan ilmu kepada kita, dan kadang-kadang pertanyaan yang kita tanyakan itu bermanfaat juga kepada orang lain. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu jazain wa miftahu has-su'al. Fasalu yarhamkumullah fa innahu yu'ajazu fihi arba'ah as-sa'ilu wal muallimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu seperti gudang, dan kuncinya adalah bertanya. Banyakkan bertanya. Kadang-kadang guru dia bagi peluang kepada kita untuk bertanya. Ada persoalan untuk dibangkitkan, maka jangan kita malu untuk bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberi pahala akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, guru yang menjawab. Ketiga, orang yang mendengarkan jawapan itu. Keempat, orang yang cinta kepada mereka. Masya Allah. Bertanya saja telah pun mendapat kebaikan di sisi Allah SWT kerana memberi manfaat kepada orang lain. Kerana malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya, malulah. Nak tanya, malulah. Benda kita tak tahu, kenapa kita nak malu? Kita tengok kan, bagaimana murabi kita Ustaz Azhar Idrus, orang hantar soalan, Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak. Ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab dan sebagainya. Jadi kita tahu para ulama tu kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu dijawab, dia tidak menjawabnya kerana ia akan menjerat diri pribadinya sendiri. Dan bertanya itu anak kunci gudang ilmu, dan bertanya itu sendiri setengah daripada ilmu. Guru-guru yang mengajar itu mempunyai bermacam-macam cara. Ada yang agak serius dan ada yang suka bersenda gurau. Jadi itu uslub dakwah. Ada guru yang suka bersenda gurau, ada guru yang syadid. Seumpama guru kami syadid. Guru kami dulu syadid. Iaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah. Bukannya dia garang, tak. Dia di luar, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat baik, sangat-sangat mesra, sangat-sangat meraihkan mereka yang bersama dengannya. Subhanallah. Tetapi kalau ketika dalam majlis ilmu, beliau jaga kerana ilmu itu sangat mulia. Bukan menyuruh orang memuliakan dia, tetapi mentazimkan ilmu itu. Apatah lagi apabila yang dibaca itu ialah hadis baginda Nabi SAW. Ada yang mudah difaham kata-katanya, ada juga yang susah difaham maksud perkataannya. Ada yang hanya duduk di atas kursi dan ada pula yang sering berdiri menggunakan papan tulis untuk menerangkan sesuatu di hadapan muridnya dan lain sebagainya. Inilah uslub dakwah yang dijalankan oleh guru-guru. Kalau guru yang mengajar Al-Quran, dia menggunakan papan putih ataupun papan hitam untuk menulis tentang kalimah-kalimah ayat Al-Quran itu, tentang ilmu-ilmu tajwid dan sebagainya. Ada yang dalam keadaan berdiri untuk menunjukkan praktikal solat, mesti berdirilah. Saya dulu kalau mengajar di masjid, kalau mengajar praktikal solat sempurna ataupun mengajar sifat solat Nabi yang sahih, maka kerap kali saya berdiri untuk menunjukkan bagaimanakah praktikal solat itu dan sebagainya. Begitu pula para murid, ada yang mudah faham dan ada yang lambat faham kerana berbagai-bagai
berbagai-bagai. Murid itu bukan semua yang boleh memahami apa yang kita sampaikan. Ada yang kurang memahami apa yang disampaikan. Ada yang mengikuti pelajaran dengan serius, dan ada pula yang sambil bermain. Bahkan ada pula yang sering mengantuk dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Pengalaman saya mengajar lebih daripada 10 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Berbagai-bagai kerenah yang kita melihatnya. Ada yang tidur, ada yang bersembang, ada yang benar-benar serius. Yang benar-benar serius tu, setiap apa yang kita sampaikan tu dia tulis. Itu betul-betul serius tu. Kerana ilmu ini tak ditambat dengan catatan, baru dapat ilmu. Ada yang bersandar sambil sengit songkok, macam-macam lah. Kita mengajar di masjid di surau kan, boleh kita tengok keadaan orang ramai, tetapi itulah situasinya dan itulah merupakan ujian bagi seorang guru. Maka guru perlu bersabar. Maka keadaan yang bermacam-macam inilah menjadikan murid-murid itu berbeza tingkat kefahamannya terhadap sesuatu pelajaran. Kadang-kadang dia tak faham, dia tanya lagi, masih lagi diulang kesalahan kerana tidak memahami apa yang didengarnya dan sebagainya, ataupun tidak mengambil secara serius dalam belajar ilmu. Maka bagi mereka yang masih belum faham, terbuka baginya pintu untuk bertanya, supaya ilmu yang diterimanya itu jelas dan tidak berakibat salah faham. Itu sebab kadang-kadang dah disampaikan dah, dia bertanya perkara yang kita sampaikan itu. Kan tadi dah disampaikan, masih lagi bertanya kerana dia kurang memberi tumpuan apa yang kita sampaikan. Mungkin ketika itu dia tidur, ketika itu dia sibuk dengan gadgetnya, sibuk bersembang. Itu macam-macam lah yang boleh kita lihat. Maka bertanya itu adalah cara yang terbaik untuk meluruskan segala sesuatu yang masih belum jelas. Tapi perlu juga seorang guru itu melihat dengan pertanyaan itu. Kalau tak boleh jawab, katakan, maaf saya tidak tahu. Itu lebih baik. Itu menunjukkan ketakwaan seorang guru. Kerana tak boleh kita jawab sembrono mengikut fikiran kita saja tanpa berdasarkan kepada adanya kitab, adanya dalil dan sebagainya. Tak boleh. Kita bukan orang yang boleh berijtihad sendiri dan sebagainya. Perlu kita merujuk. Tetapi kalau kita tahu, boleh kita menjawabnya. Kalau tidak dibuka pintu pertanyaan, maka seorang murid akan menerima ilmu dalam keadaan samar-samar dan akan berakibat buruk terhadap dirinya dan anak-anak murid yang akan diajarnya nanti. Maka dari kerana inilah ia mesti bertanya. Selalunya kalau saya dalam majlis pengajian, saya benarkan. Nak mencelah untuk bertanya, silakan. Kita tak ada protokol lah. Sebab kita mengetahui bahawa yang kita ajar tu adalah orang-orang awam. Kadang-kadang mereka itu belum faham ataupun baru saja berjinak-jinak untuk duduk dalam pengajian. Kita tak tahu keadaan orang yang hadir itu. Jadi mereka itu kadang-kadang rasa nak bertanya, silakan bertanya. Selalunya saya bagi peluang macam tu. Setengah-setengah mengajar, jadi dia mencelah, nak bertanya, silakan. Itu di antara yang kita perlu lihat. Separuh guru tidak begitu. Separuh guru kalau tidak diizinkan bertanya, jangan bertanya. Itu terutamanya kalau di tempat-tempat yang penuntut ilmunya itu memang betul-betul penuntut ilmu. Memang dia duduk di pondok, memang untuk dia itu berada di situ untuk belajar ilmu. Tetapi kalau dengan orang-orang awam, jadi kita mesti bertoleransi dengan mereka. Kita mesti meraihkan juga mereka. Kadang-kadang ada yang ngantuk, baru balik kerja, tetap juga datang pengajian. Itu berbagai-bagai keadaan murid yang belajar. Namun perlu pula diperhatikan bahawa bertanya itu ada adab-adabnya dan ada cara-caranya, supaya pertanyaan itu dapat menghilang kekeliruan yang ada. Bukan bertujuan merendahkan sesiapa atau sampai membawa kepada pertengkaran dan perdebatan yang menghilangkan barakah dari ilmu yang dipelajarinya itu. Jadi pertanyaan itu sebab kadang-kadang para ulama melihat
Daripada pertanyaan itu, saya biasanya kalau bertanya tentang politik, maka saya tidak akan menjawabnya. Ataupun sesuatu yang telah difatwakan oleh Majlis Kebangsaan, maka perlu apa untuk kita menjawabnya. Jadi rujuk sajalah Majlis Fatwa kebangsaan kita, ataupun sesuatu yang bertujuan untuk merendahkan martabat seseorang, maka kita tidak akan menjawabnya. Kerana dia nakkan jawapan tu akan terkena kawan dia. Itu tidak boleh. Kadang-kadang dia bertanya itu untuk menjerat seorang guru pun begitu juga. Akhirnya guru itu, kalau ada di antara gurunya itu dia pakai jawab dia, akhirnya ada orang yang buat report, kena ban dia. Itu berlaku tuan-tuan, bukan tidak berlaku. Kerana guru ni kadang-kadang dia pun seorang manusia yang terlupa. Hadis ke-22. Masya Allah, tabarakallah. Jadikanlah dirimu kunci kebaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan yang berada bersama dengan majlis ini adalah orang yang menjadi kunci kebaikan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu mendoakan orang-orang yang bersama-sama dengan saya. An Sahlim bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khaira khazain. Allahu rabbi. Walitil kal khazainil mafatih. Fatuba li'abdin ja'alhu Allah miftahan lil khair mikhlafan lisyar, wailun li'abdin ja'alahu miftahan lisyar mikhlaqan lil khair. Daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? Inna hadzal khairal khazain. Sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan. Dan cilaka bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan. Dengan hikmah dan bijaksana, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu Allah SWT menguji siapa di kalangan hamba-Nya yang benar-benar taat kepadanya. Diuji. Dan dengan yang demikian itu Allah SWT menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-Nya yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hamba-Nya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Mudah-mudahan kita adalah di antara orang yang senantiasa berbuat baik untuk orang lain. Pada diri kita, pada ahli keluarga kita, ke semua orang. Maka barang siapa menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung. Kerana ia akan mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri, dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan yang orang yang mengikuti jejak langkahnya. Iaitu kita menunjukkan kebaikan agar dicontohi oleh orang lain. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Itu yang dikatakan multi level untuk akhirat punya tu. Sebaliknya barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain berbuat jahat, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang itu adalah orang yang paling jahat. Nauzubillahi min zalik. Kerana ia akan mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya, dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan orang ini sudah tidak terhitung lagi. Itu berhati-hati. Takut kejahatan kita itu ditiru oleh orang lain. Sama-sama kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan senantiasa mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan.
dan jauhkanlah kami dari kejahatan dan dari mengajak orang lain mengerjakan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-23, takwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid bin Salmatal Ju'fi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni sami'tu minka hadisan katsira akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh fahaddithni bikalimatin takunu jima'an faqala ittaqillah fima ta'lam. Allah. Daripada Yazid bin Salamah Al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau. Beruntung kan orang yang suka mendengar hadis seperti tuan-tuan. Walaupun yang menyampaikan saya, tetapi hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertama. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimat yang ringkas, sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau dapati, iaitu mengamalkan setiap ilmu yang telah pun kita pelajari. Jadi takwa ini merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah SAW meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Iaitu Rasulullah itu pendek ucapannya tetapi sangat padat, sangat terkesan. Itu sebab para khatib pada hari Jumaat senantiasa berpesan kepada para hadirin dengan perkataan takwa, ittaqullah, ittaqullah. Kerana tidak lengkap satu khutbah itu kalau di dalamnya tidak disebutkan pesanan dengan takwa. Baik. Hadis ke-24. Sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. Itu sebab kita mesti tengok audience kita. Siapa yang menerima ilmu. Jangan berikan ilmu yang memeningkan kepala orang yang mendengarnya. Menyebabkan dia jemu untuk belajar. An Ali karamallahu wajhahu qala harisun nas bima ya'rifun atuhibbu an yukazzaballahu wa rasuluh. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan orang? Jadi, beri kefahaman yang sebenar. Kalau sekarang kan kita mengajar kitab, jangan mengajar kitab-kitab yang lama, kitab-kitab klasik kepada orang ramai, yang kita tidak mensyarahkannya. Kita baca saja kitab-kitab Jawi lama dulu tu. Orang pun pening kepala dengan bahasa lama. Itu tidak boleh. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhaddits qauman hadisan la tublughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dalam satu riwayat lain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada engkau berkata-kata di hadapan satu kaum dengan ilmu yang belum dapat difaham oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka sebab dia tak faham. Akhirnya menjadi fitnah. Jadi akal dan daya faham manusia itu berbeza-beza. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu biasa. Sunnatullah. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Minta maaf dengan bahasanya. Ada yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja
dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Contohnya dia memahami tentang perbezaan khilafiyah, perbezaan tentang mazhab-mazhab. Jadi ini orang ni senang. Ada yang bersikap toleransi, berlapang dada, dan ada yang sangat fanatik. Dia ikut aliran tu ya. Tak boleh ubah lagi. Ini bahaya. Dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, seorang pendakwah umpama saya, penceramah atau pendidik hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Itu sebab baginda Nabi SAW, kalau sahabat bertanya tentang satu soalan, dia jawab begini. Datang seorang sahabat lagi jawab, tanya soalan yang sama, dia jawab yang lain pula. Datang seorang lagi tanya yang sama, dia jawab yang lain pula. Mengikut akal pemikiran seseorang tu. Hebatnya kebijaksanaan yang ada kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu kita perlu kepada kelicikan dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Kalau mula-mula dah keras, dah garang, itu orang pun lagi lah. Tetapi bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit, dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang. Saya sayang kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati semuanya. InsyaAllah mereka akan berubah. Bahkan mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian dapatlah satu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan berarti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan. Tidak. Tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau satu hikmah yang mesti dilalui oleh seorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bijaksana dalam menyampaikan dakwah. Ketika itu semua orang makan unta, daging unta. Lepas makan daging unta, ada majlis ilmu, Rasulullah mengajar. Ada seorang sahabat dia buang angin, sampaikan terbau satu masjid. Busuk, Rasulullah pun tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi tak ada seorang pun tahu siapakah dia, kecuali Rasulullah mengetahuilah. Orang lain tak tahu siapakah yang buang angin tadi tu. Dia pun malu, dia pun takkan mengaku. Sebab buang angin menyebabkan pencemaran bau pada seluruh masjid dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa makan daging unta, hendaklah dia berwuduk. Kata salah seorang sahabat, kita semua makan daging unta, sama-sama kita berwuduk. Kerana ditakuti kalau seorang saja berwuduk, maka tahulah dialah yang tadi tu buang angin tu, sebab dah batal wuduk dia kan. Jadi ini kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Sedangkan makan daging unta itu dalam mazhab kita tidak perlu berwuduk, tetapi dalam mazhab lain mereka mengambil apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sebagai wajib berwuduk. Inilah khilaf, perbezaan di antara para ulama yang tidak membawa kepada pecahan, tetapi membawa kepada rahmat kepada umat ini. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita kongsikan pada malam ini, dah hampir dah pada waktu Isyak, jadi saya tidak mahu melewati sampai lepas pada Isyak. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.